Hai, Assalamualaikum guys, kembali bersama Telegram. Untuk video kali ini aku nak review satu filem yang ditayangkan di Astroverse berjudul Cluster. Okay, cerita ni ditayangkan pada hujung bulan lepas, bulan 9, sekarang bulan 10. Tahu lambat tapi macam mana, busy. So filem ni diarahkan oleh Razif Rashid ataupun dipanggil Aji Boy. Pelakon dia Aci Boce, Merkin dan Nora Danish. Okay, dia mengisahkan 3 orang pelajar yang terperangkap di asrama kolej diorang disebabkan PKP. Dan untuk membuang masa, diorang berkongsi cerita-cerita seram masing-masing. Okay, macam mana nak start review filem ni? Aku ada dengar banyak orang macam kau condemn filem ni. Itu yang buat aku nak tengok tu. Actually, boleh dikatakan berjaya jugalah untuk tarik aku tengok. Filem ni aku boleh katakan dia filem komedi seram lah. Okay, komedi seram. Jadi tak jadi tu nanti cerita. Tapi motif dia buat filem ni, konsep dia komedi seram. Tapi macam yang ramai orang dah review, memang cerita ni ke laut lah. Memang teruk gila lah. Aku rasakan dia banyak sangat kelemahan dari segi penulisan skrip dia, dari segi lakon layar, arahan, lakonan, muzik. Boleh katakan semualah. Semua aspek yang ada dalam satu filem tu kan. Pada aku rasa dia tak ada development yang betul-betul solid untuk buat movie ni. Nampak macam senang cerita komedi seram kan. Kononnya letak seorang pelawak kat situ, serta-merta movie tu jadi kelakar lah. Tak boleh jadi macam tu. Dan melainkan pelawak tu memang betul-betul naturally kelakar kan. Macam Aceh Boce ni not so much pun. So dia menggunakan elemen PKP sebab PKP is a current issue. So dengan harapan mungkin dia rasa boleh menarik orang tengok filem ni, dan maybe somehow pelajar-pelajar lain boleh relate maybe kan. And okay, it's a good idea, it's a good business idea kan, nak buat business, ambil kesempatan benda ni. Tapi dia punya execution dia, Masya Allah, asal boleh je cakap kau. Actually elemen PKP tu tak ada sangat pun. Nak senangkan cerita, diorang terperangkap, itu je. Tak ada pun cerita pasal PKP ni. Kenapa PKP ni kan. Semua dia tunjukkan Muhyiddin Yassin buat announcement, that's it kan. Dia tak ada elaborate pun pasal apa PKP ni, macam COVID-19 ke apa, tak ada. Dia selalu cakap dia ambil elemen tu sebab benda tu current. Tapi dia tak ceritakan pun pasal apa PKP tu kan. Sebab yelah, orang memang dah tahu. Tapi kau nak buat movie tentang PKP ni kan, benda yang jadi masa PKP ni. So kau tak boleh buat something yang kau rasa masyarakat dah tahu dah, buat apa nak terangkan kan. Tak sincere lah benda tu kan. Kau nak menceritakan something kan, cerita semualah. Kenapa PKP tu, dan kenapa diorang terperangkap, kenapa diorang tak boleh balik kan. So nampak sangat dia just ambil kesempatan current situation PKP tu je lah. And then pasal main cerita, actually cerita dia yang the main lah pada aku lah, is someone nak balas dendam. Yang benda-benda lain tu dia just selit just nak baksik panjang je. Tapi untuk menceritakan benda tu, dia create satu plot yang agak kompleks tau. It's a bit ambitious pada aku. That's why aku rasa kalau kau nak buat cerita yang macam ni, dia punya narrative dia tak linear kan. So kau kena develop betul-betul. Kenapa dia nak buat kompleks macam ni? Aku rasa sebab dia nak buat something yang different, lain daripada yang lain, tak nak straightforward. Okay, bagus. Tapi aku tekankan lagi sekali, kena develop betul-betul kan. Jangan asal boleh je kan, selit macam ni kan. Kan dia cerita dia start dekat asrama, lepas tu ada budak perempuan kena histeria ke apa maybe. Lepas tu tiba-tiba ada seorang lelaki yang datang, kononnya nak tolong. Dan for some reason, budak perempuan tu lepak dengan budak lelaki tu. Lepas tu mamat ni yang lepak sekali dengan diorang ni pun bercerita tentang dia punya pengalaman. So cerita pengalaman dia tu is dia 3 orang yang terperangkap tu. 3 orang yang dalam cerita mamat tu pula cerita diorang punya cerita kan. So ya, dia macam
one layer, two layer, three layer. Alah, konon Inception lah kan. Macam mana aku boleh tahu yang director ni dia nak buat something yang different? Sebab aku tengok dia punya production, especially dia punya cinematography dia, camera movement dia, memang konon-kononnya kreatif lah, tapi aku tak rasa dia berjaya lah kan. Aku banyak gelak tengok macam mana dia shot movie ni daripada cerita dalam movie ni sendiri. Awal-awal lagi dah buat aku gelak dah kan. Dia scene awal tu, scene Nora Danish yang tersenyum-senyum dekat dia punya dom. And then ada satu shot yang dia baring kat katil. And then ada kamera dekat atas. Kamera tu dicelah-celah besi katil kat atas tu. Aku cakap, why kenapa kalau macam ni? Lawak gila cakap. Macam tak perlu pun shot tu kan. And then dia diakhiri dengan satu shot yang kepala Nora Danish di sebalik dinding or something. Lama tu cakap, why kenapa? Lawak lah. Dan daripada dia sengih-sengih, lepas tu dia baca message, lepas tu dia kecewa, lepas tu dia serius kan. Aku tahu niat dia nak buat apa. Dia nak macam foreshadowing lah kononnya. Okay, watak ni yang akan mengakhiri cerita ni kan. Come on, just make it straightforward, simple, bagi orang gelak. Kau nak buat komedi kan, kau nak buat komedi, so simple komedi, tak payah nak poyo-poyo shot macam ni, celah tu lah, celah ni. Oh, dia punya camera angle banyak gila, sekejap low angles, pelik cakap kau kan. Dengan tidur dekat meja, tidur kat dinding, apa ni kan. So benda-benda tu buat aku gelak tau. Bukan cerita ni, bukan karakter dalam movie ni. Sebab kalau based on cerita dia saja, memang aku agak susah untuk aku digest. Tapi aku tak rasa orang yang buat filem ni tak sedar yang filem ni teruk. Kan, mustahil. Masa shoot, masa editing, takkan kau tak nampak yang cerita ni macam teruknya cerita yang aku buat ni kan. Takkan tak ada perasaan tu. Mustahil lah. Dan pengarah yang buat filem ni, it's not like budak-budak yang tak pernah ada pengalaman buat movie. Mengikut information daripada dia punya LinkedIn profile, dia ada pengalaman 20 tahun berkecimpung dalam industri. So, tak mungkin dia tak perasan yang filem ni carcar marba. Skrip ke laut, kan? Lakonan ke laut, cerita ke laut. Takkan kau tak perasan. Kau bukan buat home video. So, apa yang aku boleh assume, filem yang dia buat ni maybe spoof movie. Dia memang saja buat filem bodoh. Kan, maybe ada inside joke yang dia seorang je faham, kawan-kawan dia je faham. Sebab mustahil dia tak perasan, dia tak sedar yang filem ni agak aku sebagai director filem ni, kalau aku tengok ini hasil aku agak malu sebenarnya. Takkan ini aku punya the best product. Kalau macam first time nak cuba, tak pernah buat, tak pernah ada pengalaman. Okay, eksperimen. Aku nak jadi filmmaker. Okay, aku try buat dulu satu. Tak ada pengalaman langsung ni. Mungkin boleh lah. Mungkin boleh diterima lah. Tapi untuk orang yang kononnya ada pengalaman yang sangat lama, panjang, 20 tahun tu banyak, babe, kerja. Kalau macam kerja company biasa, kalau orang tu memang perform, boleh naik jadi CEO tau, 20 tahun kerja. Kalau dah kerja dah buat benda ni selama 20 tahun, macam ni hasilnya, kalau aku malu lah. Kalau aku kan, aku tekankan, kalau aku malu lah. Sebab dia punya skrip pun macam tak tulis. Aku tak rasa dia ada full-fledged punya skrip kan untuk setiap karakter tu, especially untuk watak Aceh tu kan. Mamat tu pokpet tak berhenti. Dia macam pokpet nak tunggu loceng Raja Lawak tau kan. Selagi tak dengar loceng tu, dia pokpet dia tak berhenti bercakap. Ya Allah. Pada aku dia tak kelakar lah. Aku tak tahulah. Mungkin dia peminat dia banyak kan. Maybe peminat dia sukalah tengok dia berceloteh macam tu kan. Pada aku annoying gila lah. Sebab pada aku
pelawak yang jenis macam ni, dia lawak dia modal dia lawyer buruk je kan. Tak habis-habis nak lawyer buruk. Pada aku lawyer buruk tu kadang-kadang kelakar. Tapi kalau most of the time kau buat memang annoying lah. Dah lah karakter tu aku tak suka. Lepas tu kau dah nak lawyer buruk pula kan. Memang annoying lah. And then watak dia pun kita tak kenal pun dia siapa. Dia ada dalam filem ni bukan as a karakter tu, dia as Aceh. Tak ada apa-apa establishment ke apa, dia terus jadi Aceh Boceh. So penonton boleh terus suka dia, main peminat dia boleh terus suka lah. Tak perlukan backstory cerita dia ni siapa bla bla bla. Adalah dia buat lawak-lawak sikit, macam dia punya family history. No, that's not how you develop a character. That's why again aku rasa mustahil dia tak sedar yang dia punya filem ni teruk macam ni. Mustahil. Mesti dia sedar. That's why aku rasa maybe dia just nak buat spoof movie kan. Dia nak tengok. Dia saja nak buat, nak kenakan penonton. Maybe kan kita duk tengok ni Maki Hamun. Dia kat rumah gelak-gelak kan. Macam Andy Kaufman punya lawak. Andy Kaufman punya joke kan. Mungkin kan. Dan karakter lain pun sama lah. Kan, yang Merkin tu aku tak tahu. Dia pelakon ke apa. Dia keras gila. Dan Nur Radanish just there. Okay, mula-mula memang watak dia tu agak confusing. Macam dia sengih-sengih kan. Orang duk kecoh-kecoh ni, dia duk tersenyum-senyum. Aku macam, oh, okay, something wrong with the character. Rupanya ada sebab lah. Fine. Kan. Dia ada sebab dia jadi macam tu. And then, I think ada Azhan Rani kot. Jadi, watak jahat kan. Biasalah dia kan. Siapa lagi? Macam, that's why the development untuk cerita tu tak ada sangat lah. Last sekali dia naik bas college tu, aku macam pelik. Apasal kau naik bas ni balik kan? Macam, aduh, lawak lah cerita ni. Pada aku, dia berjaya buat aku ketawa. Tapi bukan ketawa untuk cerita dia nak ceritakan tu. Dia buat aku ketawa sebab macam mana dia produce movie ni, dihasilkan lah basically. And dari segi semua aspek lah. And lepas tu ada sound effect yang sound effect lama kan, untuk elemen misteri kan. Ada sound effect tu. Nanti aku try cari lah. Kalau ada aku masukkan dalam ni. Kalau tak ada, sorry lah. Tapi ada lah sound effect lama tu. Again, that's why aku cakap it's a small movie. This is not macam legit dia nak tell a good story. Dia just nak kenakan orang. Maybe kalau movie ni keluar pada 1st April, aku boleh katakan ni movie April Fool lah. Okay. For some reason aku tak insulted lah. Dia memang teruk, dia memang ke laut, dia memang hancur semua benda. Tapi aku tak rasa insulted sebab ada elemen yang membuatkan aku gelak. Tapi dia tak boleh jadi, dia tak sama level dengan Kolong lah. I mean, Kolong teruk, tapi Kolong dia ada some unique quality. No. Yang ni tak ada. Ni tak ada. Kalau aku nak rating cerita ni, aku bagi 1 bintang lah. Dia tengok sama ada dia sengaja buat macam ni or dia tak sengaja. Kalau dia tak sengaja, come on, kau kena pergi belajar lagi. Dan kalau kau sengaja, maybe boleh up bintang tu kan. Tapi kalau kau tak sengaja, 1 je lah. 1 bintang. And then, kalau nak buat legit komedi seram, make sure develop betul-betul the character, the story. Kan? Jangan just ambil pelawak letak kat situ. Kalau nak ambil pelawak pun ambil pelawak yang best lah. Kan? Yes, pelawak dia kadang-kadang dia spontan kan. So, kena cari yang betul-betul dia spontan the best. Setakat spontan nak lawyer buruk je, no. Pada aku, itu bukan pelawak. Alright, itu je untuk video kali ni. Jangan lupa subscribe, share dan komen kat bawah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.